Kita cantik. Cantik. Ya. Elok. Dan itu kan? Salkom. Salkom. Oh, salkom. Ni tak ribat tu biar. Okey, yang tu je. Lagi dia kira. Boleh. Apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الظالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah dan taufik daripada Allah dapat sama-sama kita berada di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita dengan niat ikhlas kerana Allah akan dibayar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah malam ni kita sambung kuliah kitab kita menggunakan kitab Bulughul Maram. Jadi malam ni kita masuk hadis yang ke-11, hadis daripada Humran. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa an Humrana anna Utsman radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا متفق عليه. Jadi hadis yang kita nak bincang ni ialah hadis yang berkaitan dengan wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi wuduk yang diambil oleh Nabi ini dicerita oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi sebelum Sayyidina Utsman ibnu Affan ni, dia sebut tentang seorang yang bernama Humran. Jadi Humran ni kalau kita tengok, dia Humran ibnu Abdan. Humran ibnu Abdan, dia kata dia ni maula khalifah Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi maula ni dia bahasa Arab, terjemah bahasa Melayu kita, hamba yang dimerdekakan oleh Sayyidina Utsman. Jadi Humran ni hamba bagi Sayyidina Utsman. Dia panggil maula, hamba yang telah dimerdekakan oleh Sayyidina Utsman. Dia yang cerita hadis ni daripada tuan dia lah. Siapa dia? Sayyidina Utsman ibnu Affan. Jadi hamba ni pula, Humran ni, kata riwayat dalam sirah kata, dia ni diberi oleh Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid ni panglima perang. Ada setengah riwayat kata dia ni digelar Saifullah, pedang Allah. Jadi dia ni ada hamba, dia bagi kepada Sayyidina Utsman. Hamba tu nama dia Humran lah, yang kita sebut tu, Humran. Dia ni tawanan perang yang didapat oleh Khalid ibnu Al-Walid. Jadi bila Khalid dapat tawanan ni, dia bagi kepada Sayyidina Utsman ibnu Affan.
Dia ni antara, kita kata orang yang hafal banyak hadis jugalah. Humran ni, tu hamba. Ni kalau kita faham ni, ilmu ni dia bukan kira siapa kalau Allah Ta'ala nak bagi. Walaupun hamba orang pun, tapi kalau ada kehendak, dapat. Tu tengok hamba. Dia hamba je, tapi hadis ni kita dapat daripada seorang hamba. Nampak? Bermakna ilmu Allah ni, Allah Ta'ala nak bagi ni rahmat, tak kira siapa lah. Kadang-kadang orang yang selekeh, orang yang biasa saja, rendah je martabat dia, tapi dengan ilmu ni jadi tinggi martabat dia. Bermakna dia guru. Orang ambil hadis di dia ni, dia tok guru lah. Walaupun dia maula. Nampak? Itu lebih ilmu tu. Sebab tu ilmu ni kita cerita dah dulu. Dia ni mengangkat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Quran kata tu. Allah Ta'ala angkat darjat seseorang ni berdasarkan ilmu. Tak kira dia mari maula tak maula, dia hamba tak hamba, ada ilmunya naik darjat. Jadi Himran ataupun Humran ni, dia ni maula. Dia meninggal pada tahun 37 Hijrah. Humran ni. Kemudian dia kata, dia cerita hadis ni bahawasanya, dia kan hamba bagi Sayyidina Osman. Dia kata apa? Dia kata bahawasanya khalifah ni, makna Sayyidina Osman ibnu Affan ni, dia kata meminta air tu, da'a biwadu'in. Kalau kita terjemah daripada Humran, dia kata bahawa khalifah Amirul Mukminin Uthman, mana Sayyidina Uthman meminta air tu. Da'a ni menyeru, macam kita berdoa kan, da'a memanggil, berdoa, menyeru. Da'a biwadu'in, dia kata Humran, satu hari Sayyidina Osman ni, mana tok penghulu aku lah, dia minta dengan waduk. Waduk ni air yang digunakan untuk ambil wuduk. Waduk, kalau wuduk, dia bahasa Arab ni, dia kalau air yang kita guna untuk ambil semayang dipanggil waduk. Waw tu baris atas, wadu'un, waduk gitu. Kalau waw tu baris depan, wuduk. Wuduk tu perbuatan mengambil air semayang. Itu di bahasa Arab. Macam tahur, tuhur tu. Kalau tahur, air yang digunakan untuk ambil bersuci, untuk bersuci. Kita suruh orang ni tolong ambil air mai istimba, nak basuh berak. Bahasa Arab tahur, tuhur, dia ada beza tu. Serupa dengan waduk, wuduk tu. Kalau kita tengok dalam matan hadis tu, dia kata da'a biwadu. Biwadu'in, bukan biwudu'in. Bila biwudu'in, suruh orang berwuduk. Ni tak menyeru air untuk nak ambil semayang. Dipanggil waduk, dia kata. Meminta air untuk berwuduk. Berwuduk tu perbuatan, bahasa kita lah, wuduk ialah perbuatan mengambil air ataupun membasuh anggota dengan niat yang tertentu. Maksud dia ada syarat yang tertentu. Bila ambil air letak sini yang niat, atau panggil wuduk, perbuatan mengambil air semayang. Ni ambil air tu buat mai. Lalu kata Humran ni, bila air tu dibawa mari, lalu beliau tu Sayyidina Osman lah, membasuh kedua tapak tangan dia. Bila air tu mari, dia basuh tapak tangan dia dulu sebelum dia ambil wuduk. Tu Sayyidina Osman ni. Lepas pada dia basuh kedua tapak tangannya sebanyak 3 kali. Dia basuh tapak tangan dia 3 kali. Kemudian berkumur. Lepas pada basuh tapak tangan 3 kali, dia berkumur pula. Dan melakukan istinsyak. Istinsyak ni orang panggil serta istinsar. Istinsyak ni masuk air dalam mulut, berkomor lah bahasa kita, dia sebut dah tu. Berkomor dan istinsar, mana pusing air dalam mulut tu. Kalau asal hukum tak kita sebut lah, tak apa kita bincang tu. Maksud dia berwuduk ni, sebelum dia berwuduk, dia basuh tapak tangan, kemudian dia berkomor-komor. Bila dia berkomor-komor ni, dia isap air ke hidung. Yang ni dibincang dalam fiqh ni. Sebab tu dia ada beberapa kaedah untuk kita cara nak istinsyak ni, isap air ke hidung dengan berkomor. Ada riwayat kata kita pakai satu cebok ni, macam kita ambil ni air, kita buah dalam mulut sikit, lepas tu terus hisap ke hidung.
Tu kaedah dia. Makna dia 3 kali lah kita buat untuk komo dan istinsyak sekali. Mana? Hisap air ke hidung sekali. Makna satu ni, satu genggam air ni kita buat itu. Bubuh dalam mulut, lepas tu gitu. Lepas tu keluarkan. Istinsyak ni keluarkan balik air daripada hidung. Ada setengah riwayat lain dia kata gini, ambil untuk mulut, untuk berkomo 3 kali, untuk hidung 3 kali. Itu banyaklah disebut dalam kitab fiqh. Di sini dia kata, kalau kita baca hadis kan, summa tamadmadah, kemudian berkomo, kemudian wastang syaqa, dan hisap air ke hidung. Lepas pada basuh tapak tangan, terus berkomo-komo. Lepas berkomo-komo, hisap air ke hidung. Lepas hisap air ke hidung, wastang sara, hembuskan air itu keluar daripada hidung. Bermakna basuh tapak tangan, kemudian berkomo-komo, kemudian hisap air ke hidung. Bila hisap air ke hidung, buat apa? Wastang sara, hembuskan semula, bagi keluar. Itu disebut di sini berkumur dan melakukan istinsyak, makna hisap air ke hidung, kemudian istinsar, keluarkan air itu daripada hidung. Setelah itu, lepas pada dia buat 3 benda tu, beliau membasuh mukanya sebanyak 3 kali. Dia basuh muka 3 kali. Bermakna dia basuh muka 3 kali. Bila sebut basuh, yang ni kadang-kadang orang tak faham ni. Basuh tu syarat dia mesti mengalir air. Kalau tak mengalir air, orang tak boleh basuh. Itu yang kadang-kadang kita duk spray tu. Kita pergi haji ke apa-apa, spray selagi tak meleleh tu tak jadi. Dia kena bagi meleleh tau. Air tu kena meleleh. Bila meleleh pun panggil basuh. Kalau tak meleleh pun tak boleh basuh. Tu macam tu kat kita nak basuh muka, kita spray. Air tu meleleh, baru kita sapu. Kalau setakat basah-basah gitu tak meleleh, tak panggil basuh. Bila tak panggil basuh, muka wajib basuh, bukan sapu. Dia yang sapu ni kepala. Sebab tu kepala tak syarat meleleh air. Basah tangan, celup dalam kolah tu basah je, bukan syarat mengalir. Letak je kepala, hasil lah. Pasal dia suruh sapu kepala. Tapi kalau muka, wajib basuh. Bila basuh, kena mengalir. Kena mengalir air tu. Dia basuh 3 kali. Cuma yang problem dia, kita memang ambil wuduk basuh muka, cuma hak muka tu tahu tak? Yang tu problem besar tu. Hak muka tu, lebar, panjang tu, kita tahu tak? Sebab tu bila basuh muka, memang kita tahu basuh muka 3 kali tu. Saidina Osman ni basuh muka 3 kali. Bila dia basuh muka tu, tang mana hak muka? Yang tu kena tengok fiqh. Kena tengok kitab fiqh. Hadis ni dia cerita okey basuh 3 kali. Kita pun basuh 3 kali. Nak basuh tang mana? Muka. Muka tu hak mana orang panggil muka? Yang tu. Tu kadang-kadang fail lah itu. Sebab tu dia berhajat kepada ulama. Tak usah buat pandai-pandai lah. Kadang-kadang kita baca hadis, basuh muka 3 kali. Hak muka? Bukan sebut lah tadi. Tu kena tengok dalam kitab fiqh ulama sebut. Bermakna panjang muka ada hak dia, lebar ni anak telinga ke anak telinga. Dia buka kitab fiqh mana pun. Sebab tu dia suruh basuh paling bawah anak telinga ke anak telinga. Tapi setengah kitab fiqh sebut telinga terus. Makna daripada telinga kanan pergi telinga kiri, ini hak orang panggil lebar muka. Jadi daripada anak telinga ke anak telinga mesti kena. Ni berapa ramai orang basuh anak telinga tak kena. Jadi bila tak kena, wuduk dia tu tak sah. Bila main semayang, tak sah lah semayang. Bila tak sah semayang, dia tak ulang semula semayang. Bermakna dia tinggal lagu tu. Mana orang yang meninggalkan semayang. Sedangkan dia duk fikir dia semayang tu. Sedangkan dia tak semayang. Itu wailul lil musallin. Nampak tu? Kita duk perasan semayang dah. Dia tak kena. Tu kena hati-hati. Dia sebab kena buat benda ni berdasarkan ilmu. Jangan berdasarkan ikut orang, tak jadi. Hak muka ni. Kemudian ni tempat tumbuh rambut ni. Pada ghalib manusia ni tumbuh rambut tak mana? Atas ni. Okey, ambil daripada tempat tumbuh rambut sampai bawah sikit tulang dagu ni. Ni tulang kan, bawah sikit pada tulang dagu. Yang ni dipanggil panjang muka. Mesti air kena. Kalau orang ambil macam ni, atas ni saja, tak pergi sampai bawah ni tak sah. Tu kita tengok orang ambil uduk macam tu. Nampak tak? Dia mesti beri kena ni. Pasal nak beri kena dagu ni. Dagu ni masuk dalam hak muka ni. Sebab tu ulama kata ambil bawah sikit pada tulang dagu tu, bawah sikit. Tulang tu bawah sikit. Cuma nak kemas lagi, nak tahqiq, nak yakin sungguh mesti kena, separuh tu.
beri lebih terus. Ni pun bagi macam tu terus. Mesti confirm kena. Kepala pula atas terus, separuh kepala terus. Confirm kena. Dalam tu dipanggil mesti kena. Sini, sini, sini. Kan mesti kena. Baru jadi basuh 3 kali. Baru kata hukum basuh muka. Pasal kita faham hak muka tu. Ni nak cerita kata Saidina Osman ni sebelum dia basuh muka, dia buat dulu sunat-sunat wuduk tu. Tu termasuk dalam kitab fiqh bila kita baca basuh tapak tangan sunat. Cuma ada setengah ulama kata nak kena niat tak? Masa kita basuh tapak tangan tu nak niat tak? Ingat dalam hati ni buat sunat wuduk. Sebab niat ni benda yang dalam hati. Ingat dalam hati masa basuh tapak tangan ni aku buat sunat wuduk. Masa kita berkomoh tu ingat aku buat sunat wuduk. Ingat dalam hati. Masa kita hisap air ke hidung tu ingat dalam hati aku buat sunat wuduk. Tu panggil niat. Bila mai air nak basuh muka, tadah air kena satu juzuk di muka, ingat di hati aku berwuduk. Jadi tu. Lepas tu kosok lah. Boleh kena semua okey clear. Basuh 3 kali buat. Siapa buat ni? Saidina Osman Ibn Affan. Nampak? Sebab tu Saidina Osman Ibn Affan ni kita nak ikut ni sahabat Nabi ni. Satu, Nabi dah bagi jaminan. Sebab tu orang yang macam ni ni nak ikut ni. Macam ni sebab Nabi dah bagi jaminan confirm masuk syurga. Ni antara sahabat yang dijanjikan syurga tu. Ni Saidina Osman Ibn Affan ni. Hebat ni. Orang yang beriman, dia ni masuk Islam di tangan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Dia lahir di Taif. Kalau kita tengok dalam kitab sirah ni, saya bawa satu kitab sirah ni, nama dia Badrul Tamam ni, karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Dia kata apa? Dia kata dalam kitab ni manaqib Saidina Osman, mana kelebihan Saidina Osman Ibnu Affan ni. Antara yang dia sebut di sini, dia kata dia ni di kunyah dia Abu Abdillah. Kunyah nama dia Osman lah, tapi kunyah dia Abu Abdillah. Dia kata Osman Ibnu Affan Ibnu Abi Al-As, dia kata Ibnu Umayyah Ibnu Syamsin Ibnu Abdi Manaf. Bermakna Saidina Osman ni yang ujung tok wan dia tu nama Abdi Manaf. Dia kata berhimpun ia Osman ni dengan Rasulullah pada pihak nasab Abdi Manaf. Bertemu nasab Saidina Osman dengan nasab Nabi ni di Abdi Manaf. Seperti mana bertemu nasab Saidina Abu Bakar, Saidina Osman, setengah riwayat kalau Saidina Osman di Ka'ab. Tu ada tu. Kalau kita tengok dalam sirah tu. Jadi Saidina Osman ni dia bertemu nasab dengan Nabi di Abdi Manaf. Kita maklum dah kan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Abdi Manaf. Ada. Itu tok wan Nabi tu, Abdi Manaf. Bertemu nasab Saidina Osman ni dengan Nabi ni di Abdi Manaf. Bermakna tak jauh kalau kita tengok Saidina Osman, ayah dia nama Affan, tok wan dia nama Nabi Abi Al-As, kemudian tok nek dia nama Umayyah, kemudian atas pada tok nek dia nama Syamsun, kemudian lepas pada Syamsun nama dia Abdi Manaf. 1, 2, 3, 4, 5 jumpa Abdi Manaf. Tu bertemu tu. Bermakna dia ada kena mengena dengan Nabi. Bila ada kena mengena dengan Nabi, walaupun jauh tu tak mana, Nabi ni pula nak beri rapat lagi hubungan dia dengan Saidina Osman ni. Nabi ambil dia jadi menantu, seperti mana Nabi kahwin dengan anak Saidina Abu Bakar dan juga anak Saidina Umar atas tujuan nak beri rapat lagi hubungan. Itu Nabi, bukan nafsu. Kita kahwin nafsu, tengok comel sikit nak tengok tak apa comel cari lain lah. Dia bukan nafsu. Nabi ni ada hikmah kenapa dia kahwin. Satu, nak beri kemas sungguh hubungan tu, sebab tu mereka pertahan Nabi nyawa. Tak boleh nafi lah benda tu. Ini salah satu kenapa Nabi kahwinkan anak dengan Sayyidina Osman, nak beri rapat lagi hubungan. Sampai 2 orang, meninggal seorang bagi kahwin pula seorang anak Nabi, Raqiyah dengan Ummul Kalsum tu. Itu yang digelar Sayyidina Osman ni Zunnuraini,
orang yang mempunyai dua cahaya. Isteri pertama anak Rasulullah meninggal, Nabi bagi pula anak dia yang kedua, kahwin dengan Saidina Osman ibn Affan. Hebat Saidina Osman ni. Nah, kalau kita tengok orang yang hebat lah. Ni dia kata, dan diperanakkan Saidina Osman radhiyallahu anhu pada negeri Taif. Dia bukan lahir di Mekah, dia lahir di Taif. Taif ni kalau hari ni kita pergi lebih kurang lah, dia ada dua jalan kan. Satu jalan dia jadi dua marhalah, satu jalan lagi dia tak sampai dua marhalah. Biasa kalau kita pergi dengan mana-mana travel pun dia naik bas. Bila naik bas dia akan guna laluan yang jauh, bermakna laluan itu dua marhalah lah. Tapi kalau naik dengan kereta, dia boleh pergi satu laluan lagi, laluan tu tak sampai dua marhalah, lebih kurang 70 km. Dia naik jalan lama tu, naik bukit lah, memang naik bukit nak pergi Taif ni. Cuma laluan bas, laluan lori dia tak sama dengan laluan kereta. Ada satu laluan untuk kereta, lori tak boleh lalu tu. Laluan tu dekat. Dan bila kita naik laluan yang kereta ni, kita akan nampak laluan asal masa Nabi nak pergi ke Taif. Kita naik atas bukit, kita akan nampak, dia akan tunjuk, itulah laluan yang Nabi pergi ke Taif, macam tu laluan dia, nampak jelas di tepi jalan. Bermakna Saidina Osman ibn Affan ni lahir di Taif, bukan lahir di Mekah. Dia ni beriman, dia kata dilahirkan di Taif pada tahun yang ke-6 daripada tahun gajah. Dah 6 tahun berlaku tahun gajah tu, peristiwa bergajah tu berlaku 6 tahun. Lahir Saidina Osman ibn Affan di Taif. Dan adalah Islamnya Saidina Osman ni, dia kata, atas tangan Saidina Abi Bakrin As-Siddiq. Bermakna Saidina Osman ni masuk Islam di atas tangan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhuma. Bermakna demo dua orang ni Islam lah. Jadi cuma Saidina Osman ni masuk Islam di tangan Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dahulu daripada masuk Nabi SAW Darul Arqam. Kan Nabi berdakwah dalam rumah Darul Arqam tu. Sebelum tu lagi, sebelum Nabi buat dakwah cara sulit di rumah Darul Arqam, Saidina Osman tu dah masuk Islam lah. Dia antara yang terawal lah. Seperti mana Saidina Abu Bakar masuk Islam, dia pun antara yang masuk Islam. Cuma dia ni asal daripada Taif. Ni kitab Badrut Tamam yang cerita kata Saidina Osman ni lahir daripada Taif, diperanakkan di Taif. Okey. Jadi cerita ni, siapa yang cerita hadis ni? Saidina Osman ibn Affan. Jadi kalau kita tengok dalam beberapa kitab sirah ni, dia kata Saidina Osman ibn Affan ni, dia meriwayatkan hadis lebih kurang 146 hadis. Dia riwayat hadis yang orang ambil daripada dia lebih kurang 146 hadis. Dia meninggal dunia pada tahun 35 Hijriah ketika berusia 82 tahun. Kalau kita tengok Saidina Abu Bakar 63, Saidina Umar 63, Saidina Osman 82 tahun. Meninggal dunia tahun 35 Hijrah, dibunuh. Ni yang kalau kita buka kitab Bahrul Mazi tu jilid 15, Abwabul Fitani, tajuk dia bab fitnah. Mula-mula sekali kitab tu dia akan cerita kejadian yang melibatkan hilangnya nyawa Saidina Osman ibn Affan. Tu yang bila Nabi sebut kan, pintu fitnah ni dia tertutup. Jadi pintu fitnah ni terbuka bila kematian Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mana Saidina Umar ni pintu fitnah tertutup. Bila dia meninggal, berlaku fitnah besar, pembunuhan Saidina Osman. Buka dalam kitab Alamat Kiamah bagi Syekh Osman Jalaluddin, dia kata alamat kiamah yang telah berlaku, pertama wafat Nabi SAW, yang kedua dibunuh, mana ditikam Saidina Umar Al-Khattab, kemudian yang ketiga dibunuh Saidina Osman ibnu Affan, tanda kiamat. Itu berlaku tu. Cuma hari ni kita nak baca hadis yang mana Saidina Osman kata, aku ambil wuduk ni seperti mana Nabi ambil. Itu yang tengok kelebihan sahabat. Kerana dia, kita boleh tahu Nabi ambil wuduk macam ni, basuh tapak tangan dulu,
lepas tu berkomor-komor, lepas tu isap air ke hidung, kemudian hembuskan air ke hidung. Dia buat balik benda Nabi buat. Sebab tu penting tu. Ini kita mengaji tengok. Kalau tak ada sahabat, tobat tak jumpa. Cerita tu tobat tak jumpa. Ni hadis ni. Tu sahabat tu, tinggi lah tu. Kalau tak ada ulama yang kumpul balik hadis ni, tobatlah tak jumpa. Tu kita nak pandai ke mana? Kita nak pandai ke mana? Kita nak buat sendiri, nak baca sendiri, nak jumpa ke mana? Sebab tu kalau kita tengok balik sirah kan, yang himpun hadis ni, mula kumpulkan hadis ni zaman Saidina Umar bin Abdul Aziz. Cicit bagi Saidina Umar. Dia yang mula-mula suruh ulama yang hidup zaman tu kumpul hadis. Bukukan hadis, buat buku. Seperti mana Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar pakat kumpulkan Quran, buat mashaf tu. Kerana mereka ni jasa ni. Cuma bayangkan, zaman Saidina Umar bin Abdul Aziz kumpul hadis ni, semua masuk dalam tu. Bak wudu ke bak tayammum, duduk sekali nak cari lagu mana. Semua duduk dalam tu. Janji hang kumpul hadis tu. Mari ulama ke belakang dia asingkan. Ni bak wudu letak dalam bak wudu, ni bak tayammum, ni hadis tayammum, ni hadis wudu, ni hadis istinja. Dia asingkan. Mudah saja. Tiba-tiba kita ini pandai lagi pada ulama. Jam sungguh. Rasa kita hebat lagi baca hadis ya. Rasa kita pandai lagi daripada ulama yang kumpul. Tangan mana? Tu kadang-kadang fikir. Nak pertikai, nak kata ulama ni tak pandai hadis. Nanti hang tangan mana? Kalau depa tu tak kumpulkan hadis ni, jenuh mencari kita ni. Yang ni dalam bab kitab kita baca ni, Bulughul Maram. Ni letak dah. Bab wudu ni dia hadis dia. Bab tayammum ni hadis dia. Mudahlah. Dia ada bab-bab dia. Kalau nak cari betul-betul, kalau dia tak asing dengan lagu tu, pakai tak jumpa. Ni tengok daripada mana jasa sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, kemudian hak bawah pada tabi'in ni, ulama-ulama himpun-himpun sampai kita hari ni. Tu yang kita kena baca. Pasal kita ambil daripada mereka. Bukan kita pandai-pandai. Tu kita boleh jumpa cara Nabi semayang macam ni, Nabi ambil uduk macam ni. Ini salah satu. Dia kata 3 kali dia basuh muka. Lalu kemudian membasuh kedua tangan kanan berserta sikunya sebanyak 3 kali. Lepas pada basuh muka 3 kali, Saidina Osman ni dia basuh pula tangan dia sampai ke siku 3 kali. Dan melakukan hal yang serupa terhadap tangan kirinya. Kalau tangan kanan tu dia basuh 3 kali, daripada ujung jari sampai siku, dia buat benda yang sama kepada tangan kiri dia, 3 kali juga dia basuh sampai ke siku. Kemudian dia kata sebanyak 3 kali, dan melakukan hal yang serupa terhadap tangan kirinya, kemudian mengusap kepalanya. Lepas pada dia basuh tangan, baru dia sapu kepala. Dia sapu kepala, lalu membasuh kaki kanannya beserta kedua buku lalinya sebanyak 3 kali. Lepas pada selesai kepala, dia basuh pula kaki dia 3 kali. Dan melakukan hal yang serupa terhadap kaki kirinya. Tadi dia basuh kaki kanan dia 3 kali sampai buku lali, kemudian dia buat benda yang sama kepada kaki kiri dia 3 kali juga dia basuh. Kemudian dia kata, kemudian setelah itu beliau berkata, Saidina Osman berkata, aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan wuduk seperti wudukku sekarang ini. Tu dia kata, aku buat ni kerana aku pernah tengok Nabi buat macam ni. Makna dia, hadis ni dipanggil, Saidina Osman ni kata hadis ni perbuatan Nabi, bukan perkataan Nabi. Sebab dia kata aku tengok, bila tengok bukan Nabi cakap. Kalau aku dengar baru Nabi cakap. Kalau aku tengok, makna dia perbuatan tu. Itu dipanggil hadis fi'lan. Hadis yang melibatkan perbuatan Nabi. Kata saya Umar, ni yang aku buat ni, macam ni lah aku tengok Nabi buat. Macam ni lah aku tengok Nabi buat. Tu panggil hadis muttafaqun alaih. Hadis yang telah diittifaq oleh ulama hadis. Makna dia Imam Bukhari dan Imam Muslim setuju, ittifaq, bersetuju kedua-duanya tentang hadis ni. Dipanggil hadis basuh 3 kali muka kemudian tangan.
Cuma kalau kita selami sikit lah, selami sikit benda ni. Jadi kalau kita tengok dalam hadis ataupun kita tengok dalam Quran dulu, bila kita buka Quran, kita duk mengaji fardu wuduk ni 6, tapi bila kita buka Quran jumpa 4 aja. Itu dah menasi kita tu, ingat molek tu. Sebab tu 4 ni dia sabit dengan Quran, tak sabit dengan hadis. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, itu sabit dengan Quran. Ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsa'u bi ruhusikum wa arjulakum ila al-ka'bain tu. Sampai habis tu ayat tu. Ayat tu sabit menunjukkan wuduk ni ada 4 benda hang kena buat. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki. Yang 2 lagi, yang jadi 6 fardu wuduk ni, 2 lagi sabit dengan Quran, sabit dengan hadis. Innamal a'malu binniyati. Tu fardu wuduk ada 6. Pertama, niat. Niat dia tak ada dalam Quran, dia sabit dengan hadis. Hanya sah segala amal itu dengan niat. Itu mazhab itu tu. Jadi kalau berwuduk itu ibadah, bila ibadah berhajat kepada niat. Jadi kalau tak ada niat, tak jadi ibadah tu. Bermakna fardu wuduk yang pertama niat, sabit dengan hadis. Kemudian yang ke-6, fardu wuduk yang ke-6, lepas pada niat basuh muka, lepas pada basuh muka basuh tangan, lepas pada basuh tangan sapu kepala, lepas pada sapu kepala basuh kaki. Yang ke-5, yang ke-6 tartib, ikut aturan lah. Jangan terjemah tartib berturut-turut. Sebab bila kita terjemah berturut-turut, sat lagi takut kita faham macam ni. Bila terjemah berturut-turut, dia kena faham macam ni tau. Berturut-turut ni dia mualah, bukan tertib. Tertib ni dahulukan yang mana dahulu, kemudiankan yang mana kemudian. Itu yang tepat tertib. Sebab tu Nabi kita ibda' bima bada Allahu bih. Itu makna sabit dengan hadis. Fardu wuduk yang ke-6 tertib. Ambil di mana tertib tu? Hadis lah. Nabi kata mulakan oleh kamu dengan barang yang Allah Ta'ala mula dengan dia. Jadi kalau dalam bab wuduk, Allah Ta'ala mula sebut apa? Muka. Lepas pada muka Allah Ta'ala sebut apa? Tangan. Lepas pada tangan Allah Ta'ala sebut apa? Kepala. Lepas kepala dia sebut apa? Kaki. Hang kena ikut aturan tu. Itu makna tertib. Kalau terjemah berturut-turut, makna dia lepas basuh muka kena basuh tangan terus, lepas basuh tangan kena sapu kepala terus, lepas sapu kepala kena basuh kaki terus. Yang tu bukan tertib, yang tu berturut-turut. Bahasa Arab dia mualah. Mualah makna dia berturut-turut. Tertib makna dia ikut aturan. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Sebab tu orang nak buat contoh, kalau kita duduk di Sungai Sipuk ni, kita nak pi mana? Kita nak pi tapah. Kita basuh muka di sini. Kita niat wuduk, basuh muka di sini. Sampai di tengah Pekan Ipoh tu, kita basuh tangan pula. Kemudian lepas basuh tangan, kita bergerak. Sampai di Sungkai, kita sapu kepala. Kemudian sampai di tapah, kita basuh kaki. Kita semayang. Sah ke tak sah? Kalau kita terjemah berturut-turut, tak sah lah. Faham tak tu? Bermakna muka dulu ke tangan dulu tadi? Muka dulu. Lepas tu baru tangan. Lepas tangan tadi, kepala. Ikut tertib tu, ikut. Sah lah. Sah lah wuduk tu. Tapi tak biasalah orang buat apa tu. Pergi semayang di tapah tu, basuh muka di sini. Kan waya lah tu panggil. Maknanya tak betul lah. Tapi sah tak wuduk dia? Sah, pasal ada tertib. Cuma yang dia tak dapat apa? Mualah dia tak dapat. Sebab mualah ni sunat, bukan fardu. Masa yang basuh muka, jangan bagi kering air di muka, terus basuh tangan. Itu mualah. Sunat ni. Lepas basuh muka, tak ada air ni kering lagi, terus basuh tangan. Tak ada kering lagi tangan, terus sapu kepala. Tak ada kering lagi kepala, terus basuh kaki. Itu dipanggil mualah. Mendahulukan muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu tartibun dia panggil. Yang tu rukun. Cuma dua ni, niat, tartib, dia sabit dalam hadis, bukan sabit dengan Quran. Di sini sebab tu dia tak sebut dah. Kata mana niat, terus basuh muka. Mana tu?
Lepas pada dia basuh tapak tangan, dia berkoma, dia isap air ke hidung, dia hemburkan air, lepas tu terus basuh muka. Mana niat? Faham dah yang tu. Bila hang basuh muka, hang kena niat lah. Innamal a'malu bin niat. Niat tu apa? Ingat di hati. Ingat di hati. Masa air tu kena satu juzuk daripada muka ni, ingat dalam hati, aku berwuduk. Selesai. Aku mengambil air semayang, ingat dari hati. Masa air tu kena di muka, baru diiktibar niat. Masa kita duduk tadah tu, air duduk dalam tangan tu, kita niat dah. Orang tak panggil niat, pasal dia tidak menyertai dengan perbuatan lagi. Itu panggil azam, nak ambil wuduk. Aku nak pergi ambil wuduk ni, tak panggil niat. Pasal niat dia mesti menyertai dengan perbuatan. Bila air tu kena muka, kita rosak, masa tu dipanggil niat. Mana? Habis. Jadi dia kata, ni lah hampa duk tengok ni, macam ni lah aku tengok Nabi ambil wuduk. Tu kadang-kadang kita ni, teori ni dia lambat sikit. Sebab tu orang nak cepat boleh, dia ada teori, dia ada praktikal. Tu cepat lah. Macam kita ni faham teori, macam tu Nabi ambil wuduk. Cuma basuh muka. Jadi kita kena tunjuk gitu, basuh muka gitu, baru dia boleh nampak lagi jelas. Tu kadang-kadang teori ni maklum lah, tapi dapatlah ilmu tentang 3 kali Nabi buat. Nanti ada hadis dia Nabi basuh 2 kali je, Nabi basuh sekali je, tak apalah tu. Cuma kalau kita tengok pelik sikit, tahu tak mana? Tang sapu kepala, tak sebut 3 kali. Nampak tak? Kalau kita tengok balik hadis ni, dia kata apa? Summa masaha bi ra'sihi, kemudian menyapu ia akan kepalanya. Mana dia tak sebut salasa marrat, 3 kali. Yang ni dibincang oleh ulama. Sekurang-kurang hang sapu tu sekali pun hasil dah. Cuma ada setengah mazhab kata 3 kali. Nak pahala, makna kali kedua sunat, kali ketiga tu sunat. Buat 3 kali. Meniga. Sunat meniga. Tapi nak cerita di sini, sapu sekali tu kena dah air. Hasil ya. Nak cerita hasil sapu kepala tu lucu dah. Fardu wuduk menyapu kepala, selesai lah walaupun sekali. Nak sunat 3 kali. Okey, kemudian bila kita baca hadis tadi, ada ulama yang pakar-pakar ni, dia ambil beberapa fiqh hadis. Fiqh hadis yang baca tadi tu, pertama sekali telah ijma' bahawasanya, ijma' ulama bahawasanya minta tolong orang wak mari air ni tak makruh. Yang makruh suruh dia tolong ambil tu wuduk kita, yang tu makruh. Kalau sekiranya kita ni mampu, kalau tak mampu tu bincang lain. Sekarang ni saya kata kawan, ni Abu Bakar tolong ambil air sah, untuk saya ambil wuduk, tak makruh. Abu Bakar tolong ambil wuduk untuk saya, yang tu makruh. Yang tu makruh. Daripada fiqh hadis tu lah, bila kita baca hadis tadi, da'a bi wadu'in, menyeru Saidina Osman dengan air yang digunakan untuk ambil wuduk. Mana dia suruh orang wak mari air. Bolehkah kita minta tolong orang wak mari air untuk kita ambil sembahyang? Tak ada hal. Dia tak makruh. Yang makruh bila kita suruh orang tu tolong ambil wuduk air dah. Basuh muka kita, dia gosok muka kita. Yang tu kalau kita ada kemampuan. Kalau kita tak ada kemampuan, tak ada masalah. Tu hukum dia, fiqh dia namanya. Kemudian fiqh hadis lagi, kalau kita baca hadis tadi dia kata, bila baca mula-mula tadi dia kata basuh sunat basuh 2 tapak tangan. Cuma yang ni kena detailkan sikit. Kita nak basuh 2 tapak tangan, kadang-kadang kita nak selam dalam bekas yang sedikit. Yang ni ada ulama bincang makruh kalau sekiranya kita ni syak. Syak kata tangan kita ni bersih ke tak bersih, kita nak celup dalam tu, dia tak jadi mustakmal. Faham tak? Jangan faham bila celup terus jadi mustakmal. Setengah orang dia faham bila air setimba dia terus celup dalam tu jadi mustakmal. Tak jadi lagi mustakmal. Sebab air mustakmal, air lebihan basuh fardu. Membasuh tapak tangan bukan ambil wuduk lagi. Faham tak tu? Kita pergi celup tangan dalam timba tu, gosok tu. Yang ni lah, kalau tangan ni kita syak, bukan kita yakin, kita syak tangan ni bersih ke tak bersih, pergi celup dalam tu makruh. Air yang sedikit, kalau air banyak tak payah bincang lah, air sedikit makruh perbuatan kita tu. Tapi kalau kita yakin najis, tangan kita pergi celup, yang tu haram. Pasal air tu sedikit jadi mutan najis ni. Tu ulama bincang bab tu.
Cuma hadis yang Sayyidina Osman kata tadi, sunat basuh dulu tapak tangan. Macam kita hari ni buka paip, senang lah. Gitu. Sunnah tu. Jadi kalau kita ambil dalam timba, kita celup terus, tak ada masalah. Kalau kita yakin tangan kita bersih. Yakin tangan kita bersih, tak ada najis, boleh celup dalam tu. Basuh. Jadi mustakmal? Tak jadi. Pasal bukan kita basuh fardu. Faham tak? Jadi kita pun cedok air tu. Lepas pada basuh tapak tangan, kita pun cedok air dalam timba tu, buang mulut. Komo-komo. Lepas tu tuang balik dalam timba tu, boleh? Kita komo-komo kan? Buah balik dalam timba. Boleh tak? Jadi mutan najis tak? Mulut kita najis tak? Tak ada hal, tapi gamak buat itu. Lepas tu suruh kawan sebelah ambil duduk timba tu. Dijeruh tak kepala hang terus. Dia nak cerita faham hukum tu. Tak berlaku. Air tu najis. Tapi kalau mulut kita najis, cuah dalam tu, jadi mutan najis lah. Air tu tak ada ambil wuduk, pasal air, bukan air mutlak lah. Sebab air yang sedikit, bila jatuh najis, dia bukan tengok berubah tak berubah, dia najis terus. Sebab dia kurang daripada 2 kolah. Tapi kalau air yang 2 kolah, jatuh najis, dia tengok berubah atau tidak. Kalau berubah, baru hukum najis. Kalau tak berubah, tak najis. Ada kolah masjid tu, cicak jatuh banyak mana pun, air tak berubah kan, apa dia ambil wuduk. Tapi kalau setimba, cicak jatuh tu, najis terus. Jadi kita ambil komo-komo, okey siap. Lepas tu isap air ke hidung, hembus, clear dah. Selesai dah tu hak sunat tu. Kita pun cedok air dalam timba tu. Kita pun nak niat uduk ni. Letak sini kena uduk, kita pun gosok. Bila kita gosok, tu hak menitik tu. Hak menitik daripada muka kita, hak kita basuh kali pertama tu, yang tu lah mustakmal. Yang tu mustakmal tu. Yang kita hak menitik tu, hak duk di muka, duk meleleh ni tak panggil mustakmal. Gosok, okey clear dah semua. Jatuh pula air tu. Jatuh daripada lekang, daripada muka. Yang itulah mustakmalun. Air yang telah digunakan untuk basuhan fardu. Kali pertama tu kan fardu. Tu mustakmal. Yang tu kalau kita tadah balik, hak menitik ni tadah. Tu, yang tu mustakmal tu. Faham tak tu? Lepas tu pula bila kita basuh kali kedua tu menitik, itu bukan mustakmal dah, pasal basuhan sunat. Yang kita cedok tak ada hal dalam timba tu. Sebab kita basuh muka tu, suruh niat cebok tangan jadi cebok apa semua tu, nampak kita fiqh tu. Pasal bila hang tak niat cebok, masa hang basuh muka tak apa lagi, sebab dia tak sampai turn tangan lagi. Hang dah clear 3 kali dah basuh muka. Sekarang ni selesai dah muka, dia nak kena basuh dah tangan. Bila nak basuh tangan, hampir celup tu. Masa tu nak jadi mustakmal. Sebab tu dia kena niat cebok. Tangan tu cebok. Faham tak ni? Niat cebok. Baru tak jadi mustakmal. Kalau hampir celup tu tadi tak jadi mustakmal sebab tak sampai masa untuk basuh tangan lagi. Bila sampai time basuh tangan, kita celup tangan itu, jadi dah. Sebab dah sampai, kena dah suara ni. Jadi kita angkat, mustakmal lah. Sebab tu kena niat cebok. Baru dia tak jadi mustakmal. Tu dia nampak basuh tangan tu, dia akan berlaku gitu. Cuma dalam kolah ni tak ada hal lah, air banyak, air sedikit ni. Tu kena faham oleh air mustakmal tu. Satu. Yang keduanya mustakmal juga, bila kita basuh muka, dia bukan jatuh kat bumi, dia merecik duduk kat tangan ni. Ni mustakmal ni. Jangan faham mustakmal tu hak jatuh ke bumi, yang tu memang mustakmal dah. Cuma istilah fiqh ni dipanggil mustakmal hissi, zahir, jatuh dah ke bumi, mustakmal. Sekarang ni tak jatuh pun di bumi, cuma dia berpindah anggota. Kita basuh muka, air hak di muka ni merecik dekat tangan ni. Tangan ni bukan bumi, duduk atas anggota lagi, tapi bukan anggota muka. Yang ni dipanggil mustakmal maknawi. Dalam istilah fiqh sebut itu mustakmal juga, pasal dia terkeluar dah daripada hak muka ni. Sebab tu kalau duduk dalam muka ni tak ada hal. Itu mustakmal. Itu disebut fiqh hadis tu. Jadi ulama yang pakar ni bila baca hadis ni, dia faham lah benda-benda tu, dia buat keluar hukum ni tu. Jadi kalau kita nak ambil cara zahir hadis, basuh 3 kali sebelum ambil wuduk, basuh tapak tangan sunat, berkomo-komo sunat, hisap air ke hidung sunat. Kemudian tengok dalam kitab fiqh pula, dia kata apa dalam bab istinsyak ni, tengok. Kita nak berhenti sikit.
137. Tengok kelebihan ya. Basuh tapak tangan ni untuk apa? Dia sebut dalam ni. Tengok Ustaz. Hikmah kan. Tadi dia sebut dalam hadis basuh tapak tangan, kemudian berkumur, kemudian isap air ke hidung. Tengoklah. Dia kata ada hadis daripada Abdullah bin Zaidin, seorang sahabat Nabi, nama dia Abdullah bin Zaid. Suila, ditanya, dia kata an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat ni tanya tentang wuduk Nabi. Antara yang ditanya, kenapa nak basuh tapak tangan? Kenapa Nabi basuh tapak tangan? Tuan-tuan tahu hikmah basuh tapak tangan ni apa? Dia sebut dalam ni, dia kata fa'a ala yadihi minan nuri faghalas ala yadayhi, kemudian membasuh Nabi akan tangannya. Jadi basuh tapak tangan ni, dia kata hikmah dia basuh tapak tangan ni pasal nak ambil makanan dalam syurga tu. Makanan kita makan dalam syurga, kita akan ambil dengan tangan. Sebab tu dia suruh sunnah basuh tapak tangan. Dia sebut dalam kitab. Istinja tu, istinja kita duk bersih, istinja cuci najis tu, itu dia kata dalam kitab lah, hikmah dia kerana nak wati bidadari. Ni panjang cerita ni. Dalam kitab ni. Kalau tuan-tuan boleh ada duit beli. Nama kitab ni Ubdatul Ahnafi. Ahnafi tahqiq Bughiyatul Tulab. Kitab Bughiyatul Tulab tahqiq dia. Dia sebut dalam ni, kenapa nak basuh tangan, kenapa nak berkomor-komor, semua ada hikmah dia. Istinja kerana nak wati bidadari. Basuh tapak tangan kerana nak ambil makanan dalam syurga. Lepas tu pula kita hisap air ke hidung kerana nak cium bau syurga. Bukan saja-saja tu. Hikmah besar tu. Yang kita buat ni, Nabi ajar tu, dia ada benda. Kadang-kadang kita tak nampak hikmah tu. Bila kita belajar, oh ni hikmah berkomor-komor. Oh ni hikmah hisap air ke hidung. Banyak benda kelebihan tu. Ni sebut juga oleh Ibnu Abbas ni. Panjanglah cerita dia. Pakai satu hadis je malam ni. Antara dia lagi, okey, antara madmadah dengan istinsyak, mana lebih afdal? Dibincang juga oleh ulama. Kan? Ni tengok dia kata. Saya baca sikit cara imbah. Dia kata dan setengahnya daripada sunat wuduk madmadah, berkomor-komor. Dia kata dan istinsyak, yakni berkomor-komor untuk madmadah dan memasuk air ke hidung dipanggil istinsyak. Istinsar tu hembus. Kerana mengikut bagi perbuatan Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Syaikhan ni. Dua orang ulama, Syaikhan, guru dalam bab hadis. Dia kata, kemudian istinsyak afdal daripada madmadah. Hisap air ke hidung ni dengan berkomor-komor, mana lebih afdal? Dan istinsyak itu afdal daripada madmadah. Hisap ke air ke hidung tu lebih afdal daripada berkomor-komor. Makna dia berkomor-komor tu baik, menghisap air ke hidung lebih baik. Jangan faham kata afdal ni elok dengan tak elok. Bukan macam tu. Afdal ni elok dan sangat elok. Dia dua benda tu, elok dan sangat elok. Jadi kalau orang tanyalah antara berkomor-komor dengan istinsyak mana lebih afdal, kita jawablah istinsyak tu lebih afdal. Sebab gini, bab berkomor-komor ni tak ada orang kata wajib. Semua ulama kata sunat. Tapi bab hisap air ke hidung ni ada ulama kata wajib. Ada mazhab mewajibkan hisap air ke hidung. Bila jadi ada ulama kata wajib, jadi bila kita hisap air ke hidung, kita keluar daripada khilaf wajib tu. Bila kita keluar daripada khilaf yang mengatakan wajib, itu yang afdal tu. Bab berkomor-komor, semua ulama sepakat kata sunat. Mari hisap air ke hidung, ada ulama ni kata wajib. Mazhab ni, mazhab kita kata sunat. Jadi bila kita buat, kita keluar daripada khilaf. Bila kita keluar daripada khilaf, itu dia panggil afdal. Itu disebut afdal tu. Di situ lah. Sebab ada yang mewajibkan, iaitu pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali. Ahmad Ibn Hanbal, mazhab Hambali, dia orang di Mekah semua ni.
Dia ada pendapat yang paling masyhur, dia kata setengah mazhab ni dia kata wajib istinsyak. Mana wajib istinsyak? Kita sunat. Faham tak tu? Jadi bila sunat kita buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Tapi hak wajib kena buat. Mesti buat. Jadi kita pun isap. Kata nak keluar daripada khilaf ulama. Tu afdal dia tu. Tu panjanglah dalam perbahasan kitab fiqh. Nampak tu? Habis. Kemudian kata musannif, wa an aliyin radhiyallahu anhu fi sifati wudu'in nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa masaha bi ra'sihi wahidatan, akhrajahu Abu Daudah. Hadis ni pula hadis yang ke-12 dia. Ali radhiyallahu anhu ataupun karramallahu wajhah, boleh baca dua tu. Nak baca radhiyallahu anhu boleh, karramallahu wajhah boleh. Mengatakan sehubungan dengan gambaran tentang wuduk Nabi SAW dan baginda mengusap kepalanya 1 kali. Bermakna sapu sekali je atas kepala. Nabi tak buat 3 kali. Ni hadis daripada Sayyidina Ali. Hadis ni pula dikeluarkan oleh Abu Daud. Habis. Kemudian hadis seterusnya ialah hadis daripada Ubaidillah ibnu Zaid ibnu Asim radhiyallahu anhu. Kita berhenti tu. Wallahu a'lam. Hadis yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ta'ala na ta'rifina rizqana ya rabbi faman nabiyul mursalin alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.